Bani Israel tersesat selama 40 tahun merupakan hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel atau bangsa Yahudi yang bacul. Mereka diuji dengan kemenangan mudah. Firaun yang paling zalim bersama bala tenteranya yang besar dibinasakan dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Allah juga menguji mereka supaya membebaskan tanah suci Palestin daripada penaklukan kaum Jabbarin yang paling zalim. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menolak perintah agar keluar berjihad. Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam wafat sebelum sempat menyaksikan kemenangan Bani Israel, iaitu setelah generasi bacul yang tidak mahu berjihad itu pupus. Zaman Palestin ditakluk oleh Yahudi Zionis yang zalim. Umat Islam Arab sendiri menjatuhkan kerajaan Islam pada awal abad yang lalu. Mereka bersatu dalam kelompok kebangsaan Arab dengan bantuan penjajah Barat atas nama Revolusi Agung Nasionalisme Arab. Selama 100 tahun mereka menjadi khadam dan mencetuskan perang saudara sehingga tersesat kerana meminggirkan Islam dan tenggelam dalam ghanimah atau harta kekayaan dan takhta semata-mata. Orang Arab telah meninggalkan jihad dengan melutut kepada Zionis Israel serta bersedia berperang sesama bangsa dan umat Islam dengan bantuan penjajah. Hari ini mereka memusuhi Iran kerana ia sebuah negara Republik Islam yang bermazhab Syiah. Mereka tersesat dalam gelombang lautan politik antarabangsa. Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 sehingga perjanjian British Belanda pada tahun 1824 dan perjanjian Concord 1874. Generasi pada masa itu berjihad Islam terpelihara dalam diri sejahil-jahil penganut Islam di seluruh Nusantara. Akhirnya, penjajah asing terpaksa berundur, tetapi kesan serangan pemikiran mereka masih bertapak dalam diri sebahagian besar penganut Islam. Umat Islam yang hilang jati diri Islam serta lebih banyak berkelahi dan berebut ghanimah serta jawatan tanpa berjihad sehingga mengamalkan politiking sesama sendiri atau berpolitik atas kepentingan diri sendiri. Mereka juga melupakan kewajipan menegakkan kedaulatan Islam dan umatnya secara mudah melalui konsep demokrasi pilihan raya. Malangnya, ramai yang beranggapan berpolitik sudah tidak penting lagi, lalu membiarkan sahaja urusan pemerintahan dengan tidak mengundi dan tidak mendaftar mengundi. Ada juga mereka yang termakan fahaman penjajah dahulu yang mengajar semua politik itu kotor dengan tujuan supaya urusan politik diserahkan kepada penjajah. Maka tunggulah akibatnya sesat di dunia yang melebihi Bani Israel yang sesat selama 40 tahun dan Arab yang sesat selama 100 tahun, dan akibat yang akan diterima pada hari akhirat sekiranya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan hidup mereka ialah beribadat, berkhilafah dan menunaikan amanah dengan menegakkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang adil kepada semua manusia dan alam semesta. Manusia itu makan, berhidup dan berhikmah, bukan seperti makhluk yang hidup semata-mata untuk makan dan dimakan. Kemuliaan manusia hanya dengan kembali kepada kebenaran dan beristiqamah bersama Islam yang berdaulat. Berwaspadalah kalangan mereka yang mahu kemenangan segera tanpa istiqamah dengan Islam sehingga bergantung dengan apa-apa sahaja, termasuk lidahan yang rapuh sehingga jatuh binasa. Begitu juga bahtera mereka yang sesat tujuannya selain daripada Islam sehingga matlamatnya menghalalkan cara, sekalipun caranya salah
al-wala, yakni kesetiaan kepada musuh